Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini Cikgu nak sambung satu lagi bahagian dalam pengajian perniagaan STPM semester pertama. Okey, so perbincangan hari ini berkaitan dengan aktiviti perniagaan. Okey, so dalam pelajaran yang lepas kita ada bincang tentang entiti perniagaan iaitu milikan tunggal, perkongsian, syarikat dan koperasi. So tumpuan kita hari ini kepada aktiviti perniagaan. So ada 3 objektif pembelajaran iaitu membandingkan aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran dan perkhidmatan, apa perbezaan dia. Yang kedua, menjelaskan aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran. Okey, iaitu kita ada ekstraktif, barangan pengguna, barangan industri, pembuatan, pemasangan. Okey. Menjelaskan aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan iaitu peruncitan, pemborongan, kewangan, profesional, perhotelan, pendidikan. Okey, so kita ada 6 kan, iaitu 5P, 1K. Okey. Alright. So, kita bermula dengan aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran. Okey, so yang pertama ialah dipanggil pengeluaran ekstraktif. Extract maksudnya kita keluarkan. Okey, aktiviti pengeluaran bahan mentah daripada sumber semula jadi. So, we call that extractive. Extract, kita keluarkan bahan mentah dari sumber semula jadi. Okey, dan ekstraktif ni tidak mengalami perubahan bentuk. Dia hasilkan dalam bentuk yang asal. Okey, contohnya seorang penoreh getah. Okey, dia menoreh pokok getah, mendapatkan susu getah dan hantar ke pusat pengumpulan susu getah. Dia tak bawa balik ke rumah dan menghasilkan kasut dan sebagainya. Okey, so dia tidak mengalami perubahan bentuk, tak ada transformasi. Okey, dan digunakan sebagai bahan mentah untuk menghasilkan barang siap atau barang separuh siap. Jadi bahan mentah ni akan digunakan oleh pihak lain. Okey, contohnya kayu bala adalah satu sumber daripada pengeluaran ekstraktif. So diproses jadi papan dan peramu. Okey. So contoh pengeluaran ekstraktif adalah aktiviti pembalakan, aktiviti perikanan, aktiviti penternakan, okey, aktiviti pertanian dan sebagainya. Okey, so we call that pengeluaran ekstraktif. Okey, bagi contoh yang khusus ya. Okey. Pengeluaran barangan pengguna atau barangan consumer, okey, iaitu kita keluarkan barang untuk pengguna akhir. Ingat keyword dia pengguna akhir. Tak ada lagi pemindahan lepas tu. Okey. Pengguna beli untuk kegunaan sendiri atau keluarga. Okey, contohnya pengeluaran keripik ubi dibeli oleh pengguna untuk kegunaan sendiri. Okey, pengeluaran barang-barang keperluan seperti ubat gigi, okey, berus gigi digunakan untuk atau digunakan oleh pengguna akhir untuk keperluan sendiri. Okey. Pengeluaran barang industri itu barang dikeluarkan untuk keperluan industri, keperluan perniagaan. So apa yang berlaku? Yang ini untuk dijual semula atau diproses semula. Itu dipanggil barang industri. Contohnya pengeluaran komponen motosikal. Digunakan oleh kilang motosikal atau bengkel motosikal. Okey, pengguna dia adalah peniaga lain. Okey, itu beza antara barangan pengguna dengan barang industri. Okey. Contohnya seperti pengeluaran minyak sawit. Okey, minyak sawit digunakan oleh kilang membuat margarin, kilang membuat minyak masak. Okey, so we call that pengeluaran barang industri. Okey. Alright, pembuatan. Pembuatan ni ada melibatkan pemprosesan. Ingat keyword dia, pemprosesan bahan mentah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan barang separuh siap dan barang siap. Okey, contohnya memproses minyak sawit untuk menghasilkan margarin. Okey. Pengeluaran jam tangan contohnya. Okey, pengeluaran berus gigi. Itu adalah pembuatan. Okey. Pemasangan. Pemasangan ni aktiviti memasang komponen untuk menghasilkan barang siap. Keyword dia memasang komponen. Okey, memasang komponen ni melibatkan pemasangan. Okey. Contohnya pemasangan komponen untuk menghasilkan kereta. So we call that pengeluaran yang melibatkan pemasangan. Okey, assembly ya. Pemasangan kereta, pemasangan motosikal. Okey, we call that aktiviti pengeluaran pemasangan. Okey. Aktiviti perniagaan berasaskan servis perkhidmatan. Kita ada perkhidmatan peruncitan. Okey, kenapa dipanggil peruncitan atau retailing? Dia jual secara kecil-kecilan kepada pengguna akhir. So we call that peruncitan. Kalau kita pergi ke kompleks membeli belah kan, shopping kompleks, kamu akan nampak banyak pusat-pusat seperti pusat jualan what they call jam, okey, pusat jualan alat tulis, okey, pusat jualan cermin mata
Dia jual kepada siapa? Jual kepada pengguna akhir. Okey. Contohnya pasar mini. Okey, Speedmart, okey, 7-Eleven, itu dipanggil perkhidmatan peruncitan. Okey. Perkhidmatan pemborongan, dia beli secara pukal. Keyword dia pukal. Pukal maksudnya dalam jumlah yang banyak. Dia pukal daripada pengeluar dan jual kepada peruncit. So we call that wholesale, pemborongan. Yang peruncit tu retail, jual secara kecil-kecilan. Okay? So pemborongan ni dia ada buat kerja-kerja memecah pukal. Contohnya membungkus, menggrade. Okay? Example kalau pemborong telur ayam, dia beli telur ni secara pukal daripada katakan pemilik penternakan ayam, dia beli telur ayam ni, lepas tu dia akan gradekan. Grade A, grade B, grade C dan sebagainya. Itu kerja pemborongan. Okay? Dan telur ni akan jual kepada peruncit. Okay? Perkhidmatan kewangan, dia melibatkan aktiviti seperti penyimpanan dan pengeluaran wang, pinjaman, kemudahan bayaran, bayar bil dan sebagainya. Contohnya perkhidmatan bank. Okay? Perkhidmatan profesional, mereka ada kepakaran khusus. Mereka menawarkan perkhidmatan secara khusus. Contohnya perkhidmatan perakaunan. Okay? Syarikat guaman. Syarikat atau firma guaman, okay? Firma audit. Okay? Mereka ada kepakaran. Syarikat yang menawarkan reka bentuk dalaman. Okay? Interior design. Dia terlibat dalam perkhidmatan profesional. Okay? Contohnya peguam, arkitek, okay? Accountant. Okay? Yang ini rujuk pada profesional. Perkhidmatan perhotelan, dia menyediakan kemudahan penginapan, makanan dan minuman. Contohnya Hotel Sri Bintang. Okay. Perkhidmatan pendidikan, dia menawarkan kelas bimbingan. Okay. Mungkin di peringkat sekolah, sijil, diploma, ijazah. Okay. Bagi contoh berkaitan dengan swasta ya. Contohnya pusat tuition, universiti, institut kemahiran milik swasta. Okay. Itu perkhidmatan pendidikan. Okay. So, apa perbezaan antara perniagaan berasaskan pengeluaran dengan perniagaan berasaskan perkhidmatan? Okay. Perniagaan berasaskan pengeluaran ni, dia menyediakan barang nampak atau barang berbentuk fizikal. Fizikal maksudnya kita boleh sentuh, kita boleh pegang, kita boleh simpan. Itu dipanggil fizikal. Okay. Kalau perkhidmatan, ini barang tak nampak. Maksudnya bukan berbentuk fizikal. Kita tak boleh simpan. Kita tak boleh sentuh, tak boleh rasa. Okey, itu dipanggil servis. Okey. So, aktiviti melibatkan aktiviti pengeluaran dan aktiviti perkhidmatan. Contohnya, sebuah syarikat pengeluaran perabot, dia keluarkan perabot dan dia juga menjual perabot kepada pengguna. So, dia melibatkan dua. Kalau perkhidmatan, dia melibatkan aktiviti perkhidmatan secara langsung. Maksudnya, pengeluar dengan perkhidmatan ni tidak boleh dipisahkan. Contohnya, seorang doktor menawarkan perkhidmatan perubatan kepada seorang pesakit. Itu melibatkan servis secara langsung. Okay? Seorang tukang solek menawarkan perkhidmatan solekan kepada seorang pelanggan. Dia melibatkan perkhidmatan secara langsung. Okay? Contoh, perniagaan berdasarkan pengeluaran ialah pengeluaran perabot. Perniagaan berdasarkan perkhidmatan, contohnya perkhidmatan persolekan. Okay? Contoh soalan, mungkin kamu diminta nyatakan 4 jenis aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran. Okey, so 4 jenis aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran ialah apa? Okey, pengeluaran ekstraktif, okey, pengeluaran barangan pengguna, pengeluaran barangan industri, okey, pemasangan dan sebagainya. Kamu dapat 4 markah. Uraikan 3 jenis aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran. Okey, just sebut saja satu fakta dengan satu uraian. Contohnya, pengeluaran ekstraktif iaitu mengeluarkan bahan mentah daripada hasil bumi. Jadi kamu dapat 2 markah. Okey. C, nyatakan 4 jenis aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan. Sebut apa dia? Perkhidmatan perhotelan, perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan kewangan, okey, perkhidmatan profesional. Jadi kamu dapat 4 markah. Uraikan 3 jenis aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan, bagi satu fakta dengan satu uraian. Kalau jelaskan, bagi contoh. Okey. Jadi kamu dapat 6 markah. Okey. Kalau soalan minta kamu bezakan aktiviti perniagaan berasaskan pengeluaran dengan perkhidmatan, apa beza dia? Boleh bagi contoh. Okay. Yang kedua, jenis barang yang dikeluarkan fizikal atau bukan fizikal. Dan yang ketiga, melibatkan aktiviti pengeluaran perkhidmatan atau perkhidmatan secara langsung. Okay. So, kalau perlukan maklumat tambahan, bolehlah kamu layari blog cikgukartik.blogspot.com. Okay. Jangan lupa subscribe, like dan share video cikgu ya.
Dan jika ada sebarang kemuskilan ke, ada masalah, ada soalan, bolehlah kamu letak di bahagian komen. Cikgu akan jawab secepat yang mungkin. So, wish you good luck. Try your best ya. Okay, bye.